نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Hajah Wan Jah binti Haji Senapi kerana sudi bersama-sama dengan Gema Nur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan tajuk yang sangat menarik, jadi wanita hebat, insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi Sahabat Takbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Falyatafaddal mashkura Ustazah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua admin, pengerusi dan semua warga kerja Gema Nurul Iman ke? Ya, dan semua hadirin hadirat yang hadir pada hari ini didoakan semua dalam kebaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, turunlah kami semua di tempat yang penuh berkat. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah, rezeki yang barakah dan amalan yang diterima. Dan jadikanlah petang ini petang yang penuh rahmat untuk kami semua, malam dan siangnya penuh kejayaan dan kemenangan, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikanlah kami semua dapat ikut jejak Nabi Muhammad SAW. Dan kami juga mohon kepadamu, ya Allah, kurnialah pada kami hati yang lembut, hati yang jernih dan hati yang teguh, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, memiliki watak-watak Sri Kandi dalam agama, ya Allah. Kami juga mohon kepadamu, wahai Allah, kami merayu kepadamu sesungguhnya, ya Allah, kurnialah pada kami, ya Allah, ketaatan dalam mentaati perintahmu, ya Allah, dan berilah kami kekuatan ketaatan dalam meninggalkan segala maksiat. Kami juga mohon kepadamu, wahai Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan kedua bapa kami. Sebut nama mak ayah semua, Jasibah binti Haji Nabi Senapi bin Haji. Dan juga pada semua bapa hadirin hadirat muslimin muslimat dan juga di kalangan seluruh keluarga kami, di kalangan seluruh umat Rasulullah SAW yang beriman, yang telah melalui kami dalam beriman sejak dahulu hingga kini, ya Rabb. Allahumma afil lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Allahumma afil lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Allahumma afil lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Kami juga mohon kepadamu, wahai Allah, tempatkanlah ruh bapa kami bersama orang-orang yang soleh. Dan kami juga mohon kepadamu, wahai Allah, luaskanlah kubur mereka, terangkanlah kubur mereka, naikkanlah darjat bapa kami bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, ya Allah. Kami juga mohon Allah Mashfi diberikan afiat pada adina admin pada hari ini dan semua warga kerja, pengerusi kerja Gema Nur Iman dan semua hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Didoakan, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal mu'afata fi dunya wal akhirah. Diberikan keselamatan dan kesejahteraan pada tubuh badan, pendengaran, penglihatan, pada hati zahir dan batin kami.
Dan juga didoakan, ya Allah, janganlah engkau haramkan kebaikan. Janganlah kau haramkan kebaikan engkau kerana kejahatan kami, ya Allah. Dan jadikanlah engkau kisbatkan kami. Dan berkat Nabi-Mu yang mulia, sesungguhnya engkau Raja, Maha Pengguna yang mempunyai kurnia yang sangat besar. Dan kami juga mohon kepadamu, wahai Allah, ya Allah, tambahilah kami, jangan engkau kurangin untuk kami, ya Rabb. Muliakanlah kami, jangan dihinakan kami, ya Allah. Berikanlah kami terus, jangan diharamkan, ya Allah. Ya Allah, lebihkanlah untuk kami, dahulukanlah untuk kami, ya Allah. Jangan dibiarkan, jangan diabaikan kami semua. Dan redalah kepada kami, ya Rabb. Jadikanlah kami reda dengan apa yang telah ditentukan ke atas kami, ya Allah. Dan engkau redalah kepada kami, ya Allah. Wassalamualaikum akhiru da'wahum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tadi doa tadi kau baca tu antara salah satu doa untuk supaya kita dapat meraih kehebatan. Antaranya doa tu dia ajar kita boleh nangis kalau kita baca doa tu, insya-Allah. Kok-koklah nak adalah hati ni sifat tamak, riak, takabur. InsyaAllah kita minta awal, ya Allah, tambahilah kami, jangan dikurangkan. Munira kata, Munira kalau apa, katakan contoh sebelum kita pergi tajuk ni, sebab berkaitan dengan doa, katalah Munira ni ada kelebihan. Jadi kita insya-Allah rajin baca doa ni, Allahumma zidna wala tanqusna ni, maknanya insya-Allah bila tengok orang lebih, kita pun kita ada modal sendiri. Kita ada modal kita sendiri, kita minta, ya Rabb, tengok, kau tambahlah aku, jangan kau kurangkan kami. Dan jangan tengok orang yang lebih pun kita tak ada. InsyaAllah kalau penyakit tamak, riak, takut, riak, penyakit tamak, dengki, insyaAllah akan hilang. Ya Allah, berilah terus kepada kami, jangan diharamkan, ya Rabb. Kami nak juga, kan? Tengok orang lain dapat, kita nak tak? Kita nak juga, kan? Betul tak? Antaranya ilmu kita nak tak? Kita faham ilmu kita nak tak jadi wanita hebat lalu? Nak tak jadi wanita hebat? Nak tak jadi Sri Gani? Nak tak jadi muslimat yang hebat kita nak? Orang lain hebat kita nak tak? Kita mau, ya Rabb. Ya Allah, apa ni, kau lebihkanlah kami. Dahulukan kami, ya Allah. Jangan dibiarkan, jangan abaikan kami walau apa pun kita nak. Itu dia panggil antaranya doa tamak, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah dengar apa yang kita inginkan, insya-Allah. Kita tengok ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya tentang jalan apa semua, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Allah bagi kita ruang pada petang ni, mensyukuri sangat nikmat Allah bagi kita ruang, peluang untuk memahami, untuk memakmurkan hati kita semua. Memakmurkan hati kita, bagi kesempatan untuk kita bersatu rahmah antara kita semua. Ya Rabb, lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang terlalu banyak Allah bagi kita. Tak dapat dihitung nikmat yang Allah bagi kita pada hari ini. Ya Allah, kurnialah pada kami ilmu yang bermanfaat, dengan kesihatan yang ada pada kita pada petang ni, dengan umur yang kita ada ni, dapat mensyukuri nikmat pertama tu sebab untuk nak tarik tu tanda syukur ni. Kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Cabaran tak nak duduk dalam majlis ilmu? Cabaran tak untuk dapat ilmu yang terbaik? Nampak tak? Cabaran tak hidup kita ni hari ni untuk dapat ilmu? Jadi makna kita tengok, pentinglah. Jadi makna mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan wanita hebat. Ada kekuatan. Kita tengok ni, wanita hebat di sini, nak tengok dalam pandangan mata Islam. Dari pandangan mata Islam, macam mana nak jadi wanita yang hebat? Kita tengok nanti ada tak sifat-sifat tu kat kita. Wanita hebat, dia ada kekuatan. Walaupun dia dalam bentuk wanita hebat dalam bentuk sebagai anak. Nama yang wanita ni kita lah. Yang selalu kata golongan yang lemah. Dalam Islam ni tak ada lemah. Tengok, iman sama juga dengan lelaki-lelaki juga. Jadi, kita bersebut wanita, termasuklah boleh jadi wanita tu dia terdiri daripada anak, terdiri daripada isteri, terdiri daripada ibu, terdiri daripada keluarga, sahabat, jadi dia pengarah, dia ada jawatan. Jadi maknanya bila sebutnya wanita tu merangkumi satu keluarga. Dalam tu boleh jadi isteri, boleh jadi anak. Ada masa kita juga jadi anak, jadi isteri, jadi ibu. Yang mana dah kahwin dan anak, dalam masa sama watak dia, watak yang ada dekat dia sekarang ni sebagai ibu, sebagai anak dan juga sebagai isteri.
Nak tengok jadi wanita hebat, macam mana hebat tak kita sekarang? Kita ni hebat ke ataupun nampak saja hebat tapi sebenarnya dalam kacamata Islam nampak tak hebat, sebenarnya tak hebat. Jadi maksudnya luasnya kehidupan. Ada kekuatan sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai anak dan juga sebagai satu daripada ahli keluarga. Kita tengok wanita hebat. Wanita yang hebat, kalau duduk dalam keluarga, kita semua dalam keluarga, dia pasti pertama sifat dia akan jaga keluarga dia. Dia akan jaga keluarga dia, jangan sampai keluarga dia masuk api neraka. Kalau keluarga masuk api neraka, dia juga belum selamat. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Tak nak tengok apa dia kehebatan dia, kita tengok pertama. Kita tengok bagaimana peranan kita dalam keluarga. Pertama, pastilah iman dulu. Betulkan makna? Betulkan iman, betulkan takwa. Cuba tengok surah Al-A'raf ayat 96. Siapa ada Quran boleh buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buka surat 162. Kita tengok hari ni ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tengok. Walau anna ahlal qura. Dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan. Ini yang saya tengok ini ni antara salah satu di antara ciri untuk menjadi wanita yang hebat. Dalam kehidupannya, dalam amalannya, dia mengutamakan keberkatan. Boleh dengar tak suara Kak Wan? Kat sana semua boleh dengar ke? Boleh. Dengar Ustazah. Gambar nampak tak gambar? Gambar nampak tak? Assalamualaikum. Ustazah. Nampak Ustaz senyum. Tajuk hebat, tajuk seronok ni tajuk ni menarik kan, tajuk ni kan, betul tak? Lambat dah, saya ingat lambat masuk sebab rupanya cepat masuk 4.45 saya sudah masuk ya. Yalah, jadi sebab itulah saya dilupakan sekejap, minta maaf. Rupanya waktu tu Allah berkehendak saya sedang berurusan dengan Tuan Guru. Tuan Guru on the way datang Johor. Jadi saya tengah berurusan tadi ni, jadi terus dilupakan ya. Alhamdulillah. Kita tengok, minta maaf dekat admin semua, minta maaf sangat, nanti kita ganti masa tu kita ganti insya-Allah. Ya, dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, itulah urusannya. Pertama sekali nak jadi orang-orang yang hebatnya wanita. Wanita tadi berjadi dia sebagai ibu. Sebab jadi kita sekarang ni watak kita sebagai ibu, dalam masa yang sama juga kita sebagai anak, dalam masa yang sama juga kita sebagai isteri. Dan makna kata bila sebut wanita hebat, wanita tu dalam bentuk keluarga, dalam institusi kekeluargaan. Nak tengok apa peranan kita, ada peranan tak dalam keluarga. Kita tengok. Dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpah kepada mereka keberkatan. That's why kita nak tengok antaranya ciri yang paling utama yang hari ni semakin pupus, mungkin ramai tak rasa benda tu penting. Ramai semakin tak ambil berat dalam soal barakah. Faham tak berkat? Dalam soal berkat ni mungkin tak ambil berat lah, mungkin pandang enteng. Tengok Allah kata apa? Apa yang Allah firman? Kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Tengok tu. Cabaran tak? Cabaran tak kita ini nak tanam nilai-nilai nak iman, takwa dan barakah dalam diri setiap orang. Ya, kita tengok sini. Tengok dalam surah Al-A'raf ni apa yang Allah nak sampai kita sebenarnya ni cabaran ni. Nak perhati ibadah. Patut tak cabaran tak? Takwa dengan iman. Apa dia iman? Iman mulut mengaku, hati yakin, mesti dibuktikan dengan perbuatan. Itu syarat iman. Takwa ni orang yang sangat cermat. Dalam kehidupan ni mana yang haram tolak, mana yang baik ambil. Mana tersikap orang beriman macam mana ni? Tengok dia akan sempurnakan yang wajib
dia akan segerakan yang sunat. Itu sifat orang beriman. Sifat wanita-wanita yang hebat, sama ada anak, isteri, ibu, ataupun anggota masyarakat, sifat dia macam ni. Dia akan sempurnakan yang wajib, dia akan segerakan yang sunat. Faham itu di antara dalam kehidupan dia, dan dia akan memilih dalam kehidupan akan utamakan kepada keberkatan. Kita tengok di sini. Tengok Allah sebut tu, amanu. Bila sebut amanu maknanya dah beriman pun. Bila sebut amanu maknanya orang tu semua dah beriman. Betulkan apa yang Allah kata, Nabi, apa dia yang Allah sebut. Kamu kena tambah iman kamu. Jadi jangan sampai iman tu turun. Jadi orang yang wanita hebat dalam ni, pasti iman dia mantap. Dia sentiasa naik iman dia, tiap-tiap hari upgrade. Kalau iman tu maintain ya, belum bagus. Dia mesti iman tu sentiasa naik. Bila iman naik, pasti takwa juga akan naik. Apa dia takwa? Takwa tu ketaatan dalam melaksanakan. Allah bagi petunjuk untuk melaksanakan. Sebab tu iman tu kena dibuktikan dengan sifat takwa tadi sangat cermat, hati-hati. Sangat hati-hati, ada perkara yang haram dalam rumah. Kalau dalam rumah tu, sebab tu maksiat banyak tak dalam rumah. Dalam rumah nak cegah maksiat, amal ma'ruf nahi munkar, tengok ada tak dalam rumah kita kalau ada yang tak menutup aurat. Contoh, peranan kita, susah tak kita sebagai ibu? Ibu boleh lagi nak suruh anak. Macam mana kalau kita anak nak suruh mak bapak tutup aurat? Mak tutup aurat. Nak suruh mak tu ni semayang. Jadi sebab kalau perintah nak suruh ni, amal ma'ruf, pastilah yang ada kuasa. Kalau untuk anak-anak, kita ada kuasa lagi nak suruh. Kerana anak tak solat, kita boleh pukul anak. Tapi hari ni, bila anak dah besar, cabaran dah untuk kita. Kadang-kadang anak pula kena anak yang memang takkan dengar cakap mak ayah. Tapi macam mana pun mak bapak ada kuasa untuk perintah anak sebab dia mak. Tapi kalau kita nak perintah mak bapak kita, ataupun orang yang lebih daripada kita ni, sangat memerlukan kuasa. Kita boleh nasihat tapi kita tak ada autoriti untuk nak paksa. Kalau mak dia tak nak solat, ramai tak anak-anak jumpa kat orang juga, mak bapak tak sembahyang, anak sekolah agama. Tak boleh nak paksa sebab mak dia tak ada autoriti sebab dia anak. Dia boleh nasihat saja. Maksudnya cabaran untuk jadi wanita yang hebat, pasti hebat dalam rumah dia. Nak membentuk anak-anak, keluarga seluruh institusi dalam rumah tu, sebab tu sangat kena cermat, hati-hati. Jangan sampai terjebak dalam yang haram. Kena bezakan yang mana yang haram, yang halal, yang mana boleh masuk dalam rumah, yang mana boleh nak kena keluarkan. Sebab tu disebut di sini antara ciri untuk jadi wanita yang hebat. Pertama, mesti kena tingkatkan iman. Yang kedua, tambahkan takwa. Kena hati-hati, cermat. Jangan sampai masuknya kita dilalaikan oleh urusan-urusan yang, jangan sampai kita dilalaikan oleh urusan-urusan yang boleh merudum iman tu menurun. Sebab tu dalam ciri wanita yang hebat antaranya dalam urusan iman dan takwa ni, memang dia akan, semua orang kena bersifat macam ni. Sempurnakan yang wajib. Dan segerakan yang sunat. Barulah takwa. Sempurnakan yang wajib. Kena ilmu tak? Kena ada ilmu tak? Nak sempurnakan yang wajib, nak segerakan yang sunat tu kena ada ilmu tak? Jadi wanita yang hebat pasti dengan ilmu. Ilmu saja pun belum tentu boleh bawa manusia untuk kenal Allah. Belum tentu bawa manusia untuk takwa. Kadang-kadang sampai dekat belajar je, dah kantoi. Dalam urusan nak beramal tak berjaya. Belajar tapi ilmu ada tapi belum tentu lagi dapat dibuktikan. Sebab tu sifat orang bertakwa pasti ada pembuktian. Boleh faham ya? Bila ada iman, apa janji Allah? Allah akan buka pintu keberkatan. Betul tak barakah? Hari ni antaranya kita tengok, boleh jadi perkataan barakah tu dah semakin jauh. Barakah tu semakin orang tak peduli. Faham tak? Orang tak kisahlah berkat. Ini barakah kalau dalam bahasa orang Melayu kita, bahasa Malaysia dia panggil apa? Menafaat. Menafaat. Berkat tu macam menafaat. Petua-petua. Berkat macam mana? Antaranya kalau ibarat macam contohnya solat berjemaah. Orang bertakwa sangat jaga solat berjemaah. Solat di awal waktu. Contohnya. Ya, iman dan takwa tu sentiasa bertambah. Contohnya dalam bab solat di awal waktu. Macam mana kita jadi wanita hebat kalau solat kita sampai kadang-kadang terlepas waktu ataupun solat kita lewat waktu? Macam mana gaya? Cuba bayangkan, Kak Wan bagi analogi orang yang solat lambat, ibarat macam kita pergi makan kenduri, pergi dekat pukul 5. Majlis sampai pukul 5, kita pergi pukul 4, 5, macam mana suasana dewan tu?
Macam mana suasana dewan, macam mana tengok tak lalu kita, betul tak? Tak ada mungkin meja dah dilipat, safra tudung meja pun dah naik atas meja. Dah kusut masai. Itulah gambaran dia. Macam mana jadi hebat? Kalau kita pun dalam bab solat pun solat lewat. Sebab tu bila ada iman, apa yang Allah janji? Allah akan berikan keberkatan. Tengok dalam ayat tadi. Allah akan beri pada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Berkat. Kalau ada barakah dekat kita, orang duduk sebelah kita pun dapat berkat. Itu antara ciri-ciri wanita hebat. Kalau keberkatan tu ada kat kita, orang sebelah pun boleh tumpang rasa berkat. Betul tak? Barakahnya berkat, orang ni berkat orang yang baik. Dan Allah akan bagi nikmat yang berterusan. Daripada langit turun, daripada bumi itu akan muncul. Tengok Allah kata tu, walakin kazabu. Tetapi ramai yang dustakan ayat-ayat Allah. Jadi maknanya sekarang ni semakin ramai tak? Semakin ramai tak orang yang jauh daripada Allah? Ramai tak hari ni? Akhirnya kita tengok lawanan. Wanita yang hari ni yang berebut-rebut untuk mencari apa yang disebutkan dunia. Faham tak? Hari ni ramai tak wanita-wanita yang bekerja tentang dunia? Jadi apa? Jadi pemburu dunia. Ramai. Nampak peluang je nak dapat duit. Nampak peluang je nampak duit. Apa tak? Faham tak? Nampak peluang je dalam pencipta dunia, nampak peluang yang boleh buat duit, nampak duit. Sebab tu, mudah-mudahan wanita yang hebat, dia tidak dibelenggu oleh harta. Sebab apa? Sebab tu nak kena jaga iman dengan takwa. Sebab takwa tu maksudnya sangat hati-hati, cermat, berhati-hati. Ibarat kita jalan, atas jalan ni, di atas tu ada kaca, ada paku payung, ada macam-macam. Dia sangat cermat jalan. Yang mana haram dia tolak, sebab tu dia sempurnakan yang wajib, perkara sunat dia akan segerakan. Tu orang yang, di antara orang yang hebat dalam ibadah dia. Dalam urusan dunia ni, dia dah zuhud. Sebab apa? Kenapa? Dunia ni semua orang kejar, orang gila. Bila tengok dunianya ada peluang untuk buat duit, untuk buat benda yang haram. Mudah-mudahan orang yang wanita yang hebat ni, dia tak dibelenggu dengan harta. Jangan sampai hati kita semua, hati ni ada rasa cinta pada harta. Sebab tu Allah kata, kami akan siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jangan sampai azab Allah datang. Sebab tu Nabi ajar kita dunia ambil sekadar. Dunia ambil sekadar. Sekadar yang untuk kita sebagai jabatan ke akhirat. Jadi kita tengok. Setakat ni boleh faham begini. Ingat tu iman, takwa. Bila kita jaga iman kita sentiasa naik, takwa kita sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah, tinggal yang maksiat. Allah jamin Allah akan bagi keberkatan. Keberkatan kat mana? Dekat umur berkat, harta barakah, ada anak-anak berkat, ada ilmu barakah. Nampak? Ada duit-duit berkat, dapat dibuatkan dengan apa? Dengan sedekah. Jadi tengok. Kehidupan kita hari ni, terutama dalam usia kita 60-an ni, kita nak barakah. Semakin usia kita bertambah, pastilah pengalaman kita juga semakin bertambah. Betul tak? Usia kita bertambah, pengalaman juga kita bertambah, dan juga pastilah kita kena tambah ilmu dan amalan juga kena tambah. Sebab tu walaupun kita dah berumur, dalam bab ibadah ni sentiasa kita kena rasa kita ada kemudaan. Kena ada bersemangat. Sebab tu wanita hebat, nikmatnya, nikmat yang dia dapat tu adalah nikmat yang boleh memberi keberkatan. Ada dapat daripada Allah dapat nikmat rezeki, rezeki itu pula akan dipulangkan kepada Allah dalam bentuk infak, dalam bentuk buat apa? Akan datang keberkatan. Jadi kalau dalam kita dapat nikmat dalam bentuk yang tak berkat, dia akan hilang. Macam-macam cara Allah boleh ambil balik. Nampak? Yang selama ni bertungkuh lumus mengejar dunia, sampai tinggal tanggungjawab kita dengan Allah, akhirnya dapatlah yang kita nak tu, yang nama kata dunia, dinar, duit, semua harta pangkat dapat.
Percayalah kalau tidak ada keberkatan, macam-macam cara Allah boleh buat untuk tarik balik. Jadi orang yang wanita hebat lah, dia pasti orang ni cerdik. Nampak tak? Orang wanita hebat ni, dia mesti cerdik. Dia memang orang yang ulul albab. Dia cerdik lah. Sebab dia tengok, dia cari rezeki pun sepatut je. Sebab Allah dah jamin rezeki dia. Dia tidak sampai dia mengejar rezeki tu sampai dia lupa tanggungjawab dia untuk Allah. Ingat tu macam-macam cara Allah boleh ambil balik. Jadi orang yang benar-benar ikhlas, dalam ikhlas, jaga iman, jaga takwa, memberikan khidmat bakti. Sama ada bentuk sebagai anak bakti pada mak ayah, isteri pada suami dan juga pada anak-anak pada mak ayah. Betul tak? Suami bagi khidmat pada isteri dan juga pada ummah, pada kaum keluarga, amal makruf nahi mungkar. Semua orang ada tanggungjawab. Kau nak jadi hebat itulah. Kena tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Kena apa? Kena kejar benda-benda yang bawa pada keberkatan. Hari ni kadang-kadang ramai dah lupa tentang berkat. Nanti tengok apa saja amalan kita buat. Bila ada keberkatan itu umur yang berkat. Contohnya kalau umur yang barakah. Tu sebab tu orang-orang wanita hebat dia cerdik. Dia cerdik. Dia manfaat umur dia. Hari ni tak mati lagi. Semalam hidup. Dia manfaat macam malam ni pun kita tak pasti kita boleh bangun. Macam malam ni kita tak pasti kita boleh bangun. Malam ni boleh bangun tahajud pukul 3 pagi, pukul 4, pukul 5. Jadi makna tak apa dah jadi dengan semalam kita. Apa dah jadi dengan semalam. Boleh jadi ada yang tak bangun. Sebab tu wanita yang hebat ni dia jaga macam mana kehidupan dia di waktu malam. Macam mana kehidupan di waktu malam dengan waktu siang. Sangat berbeza, dia sangat jaga. Dia jagalah. Sebab dia tahu, dia akan temu. Dia akan bertemu dengan harta yang dia tu di akhirat esok. Dia akan cerdik, dia akan bertemu dengan harta dan amalan yang dia buat tu akan dijumpa di akhirat esok. Jangan sampai di akhirat esok cari tak jumpa, ada tapi bentuk debu. Itu orang yang cerdik, wanita hebat, dia akan tengok. Jangan sampai jadi sia-sia amalan dia. Kerja punya kerja, akhirnya di akhirat esok tengok tak ada. Sebab semua tu kita akan bertemu harta kita di akhirat. Sama ada bentuk pahala solat, pahala buat baik dengan orang, apa saja beri khidmat pada mak ayah. Sebab tu wanita hebat dia akan tengok. Jangan sampai dia muflis, jangan sampai jangan sampai maksudnya jadi sia-sia amalan dia. Dia pasti akan berusaha sebab dia akan jumpa balik dengan amalan dia. Sebab tu dalam satu hadis mafhumnya Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya mati je. Maksudnya mati Allah tawar apa? Seseorang tu mati, meninggal, semua akan mati kan, betul tak? Ya, orang yang hebat, wanita hebat, dia sentiasa ingat mati. Bila-bila masa pun boleh mati, betul tak Rosni? Bila-bila masa boleh mati, betul tak? Allah tawarkan apa? Allah tawarkan, Allah, Nabi pun ajar kita kalau doa minta syurga Firdaus. Jadi Allah tawarkan sila naik ke syurga Firdaus. Allah tawarkan. Ini di antara yang selalu minta dalam solat. Minta dalam selalu masa hidup dunia minta, Ya Rab, Ya Allah, tolonglah Ya Allah, himpunkan kami bersama mak ayah kami semua, kita semua di syurga Firdaus. Nabi kata kalau walaupun amalan kita tak elok mana pun, tapi kita mampu untuk berdoa minta yang terbaik. Jadi kita akan jumpa tak? Kalau amalan kita buat tu ikhlas, betul-betul cermat, jumpa tak esok kat sana di akhirat? Jadi, apa ni sila naik ke syurga Firdaus. Jadi apa ni, satu lelaki tu tanya, bagaimana aku nak naik? Ni bercakap dengan Allah ni, bagaimana aku nak naik ke syurga Firdaus? Tengok bagaimana aku nak naik ke syurga Firdaus? Jadi dialog ni di antara hamba Allah dengan Allah. Ni contoh orang dah mati. Allah kata apa? Ni contoh orang yang dah mati ni. Alam barzah. Allah kata, kamu ada anak yang sentiasa mohon keampunan pada kamu. Nampak? Itulah. Antara jadi, sama ada hari ni kita bicara wanita hebat kita sebagai anak. Hari ni watak kita sebagai anak, kita doa tak kat mak ayah kita? Ada tak kita doa kat mak? Kita sedih. Sebab tu mudah-mudahan anak yang hebat, sebab tu dengan umur yang ada hari ni, saki baki umur lagi tak tahu mati esok, menafaatkan. Dia sangat menafaatkan, maksudnya dia cagar masa dia. Dia guna sepenuhnya untuk beramal soleh.
Supaya nanti bila dah mati, dah terlepas peluang. Jadi dia guna cara yang barakah, berkat. Dia mati pun, pahala tu tetap berjalan dekat dia. Contoh dia berada dalam halqa ilmu. Ini kalau dia memang orang yang hebat, selalu mengimarah halqa ilmu, tiba-tiba dia tak hadir. Dia ada urusan, tetap kedatangan dia ditulis. Sebab kebiasaan dia memang menuntut ilmu. Saya tengok Allah kata, kamu ada anak yang sentiasa mohon keampunan kepada kamu. Tengok hebat tak? Wanita yang hebat sebagai anak, semua orang ada watak anak tak kat sini? Ada orang watak anak tapi belum tentu watak isteri Anak dan isteri. tapi watak anak, semua orang ada watak anak tak? Semua yang ada sini berwatak anak tak? Ada Ustazah. Semua anak. Tapi kadang-kadang belum isteri kan, betul tak? Belum jadi ibu, watak ibu mungkin tak ada, watak isteri tak ada, tapi anak confirm semua orang. Jadi masa sampai tengoklah punya hebatnya anak wanita yang hebat tadi, yang sentiasa mendoakan pada mak ayah dia. Allah kata kamu naik sebab apa? Ada anak yang tolong doakan keampunan untuk ibu kamu, untuk kamu. Jadi sampai ibu dan ayah diangkat ke syurga yang tinggi. Anak kamu pernah berdoa. Tengoklah, mensyukuri nikmat Allah pimpin hati kita. Sungguh Allah pimpin hati kita, akal kita untuk ingat harga iman ayah. Betul tak? Allah pimpin hati kita, akal kita untuk harga iman ayah. Cuba tengok muka surat 504. Cuba tengok muka surat 504. Inilah. Mudah-mudahan kita jadi salah satu antara jalan kita boleh buat jadi anak yang hebat. Wanita hebat, dia tak lupa mak ayah dia. Dia tahu kenang jasa. Cuba tengok muka surat 504, surah Al-Ahqaf ayat 15. Mari tengok. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat ni panjang, kita ambil yang bawah tu. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب tengok sini قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Tengok. Dan kami merintahkan kepada manusia untuk buat baik terhadap kedua ibu bapanya. Ini maksudnya buat baik dengan ibu bapa ni wajib ke sunat? Wajib. Wajib. Buat baik ni Allah merintahkan, jadi maknanya kalau tak buat baik hukumnya berdosa sebab ni wajib. Jelas, kamu tak ada pilihan. Salina, Puspa, Zahra semua termasuk kita semua tidak ada pilihan. Kita tak ada pilihan dah tak mau buat baik. Ada pilihan dah tak mau buat baik. Tak ada pilihan memang kena. Tak Kalau ada Ustazah. Tak ada pilihan. Nanti tengok kalau siapa yang pilih maknanya dia ragu. Dia tak yakin dengan apa yang Allah telah dalam ayat-ayat Allah tadi. Tengok berbuat baik terhadap kedua bapaknya, ibunya mengandungkannya dengan susah payah dan melahirkannya dengan menanggung kesulitan, mengandung dan menyusukan sampai bercerai susu 30 bulan lamanya sehingga apabila dia telah menjadi dewasa dan mencapai usia 40 tahun. Tengok Allah sebut usia kita 40, kita dah lepas dah 40 kan? Betul tak? Ada tak yang muda lagi? Jadi majoriti kita dah lepas 40 tahun, dia berkata, ya Tuhanku, tu Rabbi Auzi'ni, ya Tuhanku berilah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua bapa aku, supaya aku beramal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah anak cucuku, cucu cicitku tetap soleh, sungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Berikan aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan padaku dan pada kedua ibu bapa aku. Tengok Allah kata, setelah umur 40, ada tak kita baca doa ni?
Rabbi azidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nampak? Nampak? Tengok macam mana ibu apa. Tengok macam mana kalau anak yang hebat, dia baca doa tak? Dia tahu dia dah terpisah dengan mak dia di dunia sebagai fizikal terpisah, tapi dia doa tak? Tengok Allah sebut umur 40 tu dah matang. Dia jadi tak baca doa ni, macam mana nak jadi orang yang hebat? Bagaimana sumbangan kita kat mak ayah kita hari ni banyak tau orang buat lebih kurang kat mak ayah. Boleh nak tak makan, duduk semeja makan dengan mak ayah tak tengok muka. Sedangkan pangkat lagi naik, tengok mak ayah tak makan. Kak Wan jumpa, Kak Wan nak kaunseling. Orang yang ada kedudukan boleh buat. Ya? Jadi kadang-kadang kita, mak bapak kita boleh jadi, ajak ni. Mak bapak kita mati lama dah. Biasanya manusia ni baru mati memang teruja, betul tak? Teruja nak buat inilah, semua nak buat ini, semua nak buat baik masa baru meninggal. Bila dah lama meninggal 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, boleh jadi hilang. Sebab tu, anak-anak yang ada sifat takwa semakin intim itu yang hadis tadi tu yang Allah kata kamu panjat nak ke syurga Firdaus, anak kamu di dunia sedang berdoa minta ampun kepada aku. Ni antara doanya. Dan kita baca tak tadi doa, ya Allah, Allah maafillahu warhamhu ma'afiyam wa'fu anhu. Kita sampai, ya Allah, sampaikan pahala pada mak ayah kita. Luaskan kubur mereka, terangkan kubur mereka. Kita minta dari Allah. Tadi, kita pun tadi baca Fatihah. Hadiah tak pahala daripada mak ayah kita. Kalau tak duduklah halaqah ilmu ni, boleh jadi kita tercuai. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat hari ni, kita duduklah halaqah ilmu hari ni, jariah sampai pada mak ayah kita. Sampai pada mak ayah kita dengan jalan ini, dengan jalan apa? Dengan jalan kita menuntut ilmu. Dengan jalan kita berguru, kita menuntut ilmu, insya-Allah akan jadi jariah pada mak ayah kita. Inilah maksudnya anak yang ada nilai-nilai wanita yang hebat. Anak yang ada nilai barakah. Faham tak? Anak yang ada nilai berkat ni, kita sembang masih berkat ni, anak yang ada berkat. Mudah-mudahan anak-anak kita dan kita sendiri menjadi ada value barakah dalam diri. Ada maksud apa maksud berkat? Berkat tu berkembang, dapat ilmu banyak ni tapi dapat diamalkan. Dapat duit ada banyak ni tapi ada dapat buat kebaikan, itu berkat. Sebab tu Allah bagi keberkatan. Antara nilai besar untuk jadi wanita hebat, ada keberkatan dalam diri anak tu. Dalam harta berkat, bila Allah bagi barakah, selesai masalah keluarga semua, betul tak? Bila berkat selesai tak masalah keluarga? Sampai kita diajar doa pun masuk rumah. Baca apa? Rabbi anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Rabb, turunkan kami di tempat yang penuh berkat. Tempat turun yang berkat. Masuk rumah doa, masuk pejabat doa, masuk kereta doa. Ya Rabb, berikan kami yang berkat. Jadi makna kata, selesai, bila berkat semua selesai tak masalah ni? Bila semua berkat selesai tak? InsyaAllah selesai. InsyaAllah. Jadi makna kata cara macam mana nak dapat tadi? Bagaimana cara nak berkat supaya selesai masalah dalam keluarga? Cara kena teguhkan iman. Cara kena teguhkan iman, kena takwa. Sebab tu jangan sampai apa? Sebab tu kena teguhkan iman, kena tingkatkan takwa kita. Jangan apa? Sebab tu kena di antara ciri juga orang yang wanita yang hebat, jangan bawa musuh bersarang dalam rumah. Ini kita masih contoh dalam rumah ni. Sebab dalam rumah ada semua, anak, isteri, semua tu adalah wanita, sama ada dia watak anak, watak ibu, ataupun watak isteri. Ataupun dalam masyarakat. Jangan bawa musuh bersarang apa-apa yang haram dalam rumah. Sebab tu kena tingkatkan iman tu, kena teguh. Kena tegur, walaupun tak buka, tak menutup aurat, kena tegur, kena bagi tahu.
Kalau tidak, bangsa dalam rumah kita ni ada musuh bersarang, lama-lama kalau bersarang dia menebak tak? Bila dah bersarang, lama-lama dia nak meletup dah. Sebab tu semua orang kena cegah. Sebab tu untung dalam rumah tu kalau ada yang ada ilmu, orang-orang yang memahami hukum hakam agama, orang yang solat, insya-Allah dalam rumah tu akan dapat keberkatan. Sebab tu kena selalu bagi tazkirah. Antara salah juga antara ciri yang kita boleh memberikan keberkatan dalam rumah kita juga. Setiap kita ni kena bagi tazkirah walaupun kena sentiasa. Baik di meja makan, kalau nak tazkirah besar-besar ni mungkin kita rasa kita ada kekurangan, tapi untuk tazkirah ringkas boleh tak buat? Boleh tak buat kat rumah, kat meja makan? Bila duduk ramai-ramai, berkumpul ramai-ramai depan TV ke depan apa, hari ni mula je buka mulut. Hari ni nak bagi peringatan tentang apa? Nampak lalai, nampak tengok asyik solat lewat masing-masing anak-anak. Jadi maksud tu, orang yang hebat tu dia sentiasa, dia nak jaga diri dia dan keluarga dia daripada apa? Jangan sampai, dia bukan bersifat ananiah untuk jaga diri sendiri, dia akan jaga ahli keluarga dulu. Kalau semua keluarga jaga macam tu, Kak Wan jaga keluarga Kak Wan, Suzana jaga, Puspa jaga keluarga Puspa, Salina jaga Salina, Hawa jaga Hawa, Rusni, Nur, apa semua apa ni, semua jaga masing-masing. Selamat tak dunia ni? InsyaAllah Semua jaga. selamat. Selamat tak dunia ni? InsyaAllah Tapi, selamat. tapi kenapa hari ni maksiat makin banyak? Kenapa maksiat makin banyak? Sebab boleh jadi banyak keberkatan tu dah tak ada. Takut kita nah. Sebab tu kena bagi tazkirah satu peringatan, nasihat. Biasakan diri untuk keluar kataan yang baik-baik, nasihat. Biasakan diri untuk bagi nasihat. Sebab tu kena banyak berdoa. Kita kena banyak berdoa kepada Allah. Kena minta tolong Allah untuk selamatkan kita dan keluarga kita. Itulah di antara ciri-ciri wanita-wanita yang hebat. Antara wanita yang hebat, dia selamatkan diri dia dan keluarga dia. Kita tengok lagi. Wanita yang hebat juga, dia banyak doa. Dia akan banyak doa. Antaranya tadi Kak Wana sebut, Allahumma zidna wala tankhusna wala akrina wala tuhina. Maksudnya doa, ya Allah tambahilah kami, jangan kurangikan kami. Selalu bergantung dengan Allah. Ya Allah tambahilah kami, jangan kurangi kami. Muliakanlah kami, jangan hinakan kami. Nampak? Muliakan kami, jangan hinakan kami. Berilah pada kami terus ya Rabb. Jangan diharamkan. Terus bagi, janganlah, jangan bagi contoh dekat dok-dok ni, dekat dia jangan bagi tak. Kita bagi terus ya Rabb, jangan dihalang. Jangan diharamkan. Bagi je. Ya Allah, lebihkanlah kami. Dahulukanlah kami. Jangan dibiarkan, jangan diabaikan kami. Dan redalah kepada kami. Jadikanlah kami reda dengan apa yang telah, dengan segala yang telah Engkau beri pada kami. Ya Allah, Engkau redalah kepada kami. Itulah maksudnya bentuk doa ni. Jadi doa ni Nabi ajar. Sangat bagus. Sebab apa? Nanti kita akan lunak. Lunak kat mana? Ya Allah, tengok orang lain lebih, kita tak apa. Tengok orang dah kereta 5 biji kan, rumah dia cantik, naik dengan lift, kat rumah kita pun tanya juga, pergi kita tak dapat, kita tak ada. Tapi kita tahu, ya Allah tambahilah aku, jangan dikurangkan. Allah tahu kita teringin. Tambahilah aku, jangan dikurangkan. Kalau ya Allah tolong beri teruslah kat kami, jangan tahan-tahan ya Rabb. Kurnialah pada kami, dulukan kami ya Rabb. Jangan biarkan, jangan abaikan kami. Doa ni sangat memberi kesan supaya kita dapat elak dari penyakit dengki. Penyakit tak puas hati tengok orang ada. Sebab tu bila tengok orang ada lebih daripada kita, senang je, ya Allah aku ada juga. Kamu ada yang ni, Suzana kamu ada banyak, tak apa. Contoh Kak Wan tu, Kak Wan ada juga. InsyaAllah saya ada modal, saya ada doa. Nampak tak? Kamu semua ada lebih, semua ni nak takut sebab nanti kalau kita ada penyakit dengki, takkan hebat orang tu. Kalau ada penyakit dengki, penyakit tamak, tidak ada kehebatan dalam diri. Tunggulah binasa. Sebab tu minta dengan Allah, ya Rabb,
Dia pun semua dapat. Jadi kita tak apa, nanti malam nanti bangun 1/3 malam. Ya Allah, ni modal kita. Aku dan kau ya Rab. Aku serahkan semua nah ini doa dalam solat. Bagi kepada Allah. Allah tahu. Akhirnya Allah bagi apa kat kita? Sifat qanaah. Allah bagi sifat qanaah kat kita. Tu orangnya. Maksudnya orang yang hebat bukan maksudnya dia kaya, dia jadi toki. Wanita hebat bukan maksudnya dia tu banyak harta. Itu salah. Kita ingat orang yang hebat, orang yang kaya. Sedangkan yang kaya tu belum tentu lagi. Hebat ni hati lunak, dia ada 3 ni. Hati yang jernih, hati yang lembut dan hati yang teguh. Dalam bab perkara-perkara yang kena tegur, kena tegur. Dalam bab lunak, kena lunak. Dia sonok tak lunak dengan Allah. Nanti Allah akan bagi rasa apa? Rasa ni qanaah, maknanya siapa yang qanaah, dia kira jutawan. Siapa yang qanaah, dikira jutawan sebab hati nak kancing pun hati, kan? Kita naik kancing, puspa-puspa naik helikopter, naik jet peribadi pergi Thailand. Contohnya kita ni naik kereta api, sampai tak? Yang naik dengan jet dengan naik kereta api sampai tak? Sama-sama sampai tak? Sampai insya-Allah. Jadi bila Allah bagi wanita yang hebat tu, dia kata dia tak apa. Tak apalah Mai, apa semua ni hebat, naik jet, naik BMW semua hebat kita kan. Kita tak ada apa, contoh tak ada apa-apa, tak apa kita. Nanti Allah bagi kita sampai juga tak? Kita sampai tak? Allah bagi bentuk sampai dalam bentuk cara lain. Tapi bila Allah bagi dalam hati ni sifat qanaah, kita berjaya. Sebab bila qanaah ni maknanya kata kita rasa cukup dengan apa yang ada. Macam mana rasa puas hati? Seronoknya, naik kancing pun seronoknya sampai juga. Cumanya beza sampai, jarak tu mungkin tak sama lah sampai. Tapi sampai tak? Sampai Zaza. Orang pakai baju kan, kita ada baju tak? Kita ada tak baju kita? Nah. Okey, kita tengok itu doa tu sila hafal lah. Tak ada doa tu lah, nanti selalu baca doa tu insya-Allah. Engkau redalah kepada kami. Ni doa ni sentiasa. Jadi kita tak nak jadi orang yang sentiasa, orang wanita hebat ni sentiasa hati dia tenang. Pasti hati dia tenang. Jadi kita tak nak jelitah sebab tu. Pada kita tu cakap Alhamdulillah Zaza kan? Ya, Kalau Alhamdulillah. Cakap Alhamdulillah. Sebab tu orang-orang yang hebat ni hati dia sentiasa tenang. Kita tak nak gelisah. Kita tak nak hidup zon dalam gelisah. Jangan sampai ketenangan tu hilang. Nampak pada kekurangan. Jangan sampai kita nampak pada kekurangan kan. Kekurangan pada harta kita. Sebab tu jangan sampai nampak kekurangan akhlak kita. Nanti ada sifat tamak tu bahaya. Jadi orang yang hebat ni tak ada sifat tu. Dia clear. Seronok berusaha dengan orang macam ni. Seronoknya semua puas hati. Allah bagi ini puas hati, semua puas hati. Seronok duduk macam tu. Jadi makna kata, dapat apa pun, nikmat, syukur. Sebab tu kena banyakkan doa, sebab tu doa tu perlu ibadah. Sebab tu doa tadi ni, doa yang Kak baca tadi tu, maksudnya Allahumma zidna wala tanqusna. Wa akrinna wala tuhinna waqtina wala tahrinna wa atirna wala tuktir alaina warzina wara baca itu semua tu maknanya you all boleh ambil doa tu boleh dapat, you all pun boleh Google. Jadi makna kata doa ni Nabi baca waktu bila turun wahyu. Bila turun wahyu Nabi akan baca. Dan Nabi akan sambung dengan surah Al-Mu'minun. Nabi baca doa ni sambung dengan surah Al-Mu'minun. Sebab tu nak jadi orang wanita yang hebat, sebab tu doa pun kena hebat. Faham tak? Nak jadi orang yang hebat, doa pun kena hebat. Supaya ada kekuatan nak jadi orang yang hebat, doa pun kena hebat. Tak adalah nak minta doa, Ya Rab, bagilah suami sayang kat saya. Taklah asyik nak doa macam tu. Ya Rab, bagilah suami sayang kat saya. Tak adalah hampir nak minta tu. Sebab tu doa tadi tu merangkumi semua. Hebat kat mana? Bila kita dapat meninggalkan sifat dengki, sifat tamak, halobar dekat orang. Tu wanita. Lagi kita tengok lagi apa dia sifat tadi. Kak Wana sebut tadi antaranya sifat kena jaga kita punya iman, sentiasa upgrade, sentiasa tingkatkan takwa. Dan bila tingkatkan dua tu, Allah akan turunkan keberkatan, barakah. Baik sebagai anak, selalu doa kat mak ayah, perbaiki doa kita kan. Itu antaranya. Yang keduanya, jaga apa? Sentiasa fokus. Untuk jadi wanita hebat, kena sentiasa fokus.
Kalau tak fokus, sentiasa lalai, sibuk, semakin jahil. Kalau kita tak fokus, khusyuk ni, sentiasa khusyuk, fokus, tahu peranan kita sebenarnya apa yang Allah turunkan kita sebagai untuk beribadah kepada Allah. Kalau tidak, kita akan lalai, sibuk, semakin jahil. Lagi akan lari pada amanah dengan tanggungjawab. Kita diperintahkan untuk lakukan ihsan. Tadi Kak Al sebut. Kita diperintahkan untuk melakukan ihsan pada mak bapak. Dah kita buat tak? Balik buat baik. Sedekah niat untuk mak kita. Baca doa kat mak kita. Baik pada mak kita ke pada semua kita akan buat. InsyaAllah. Jadi maknanya kalau dah memang sibuk dengan dunia, sibuk dengan kelalaian, akhirnya fokus pun akan hilang. Tu yang kata tu. Kalau mak bapak mati lama dah, boleh jadi lupa dah mai. Kalau dah lama, kalau baru meninggal, memanglah nampak. Kalau dah lama boleh jadi tak berdoa lagi. Kita tengok lagi. Kena fokus, kena fokus kita peranan apa ni? Kena fokus apa keutamaan. Fokus hidup kita ni untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Orang yang wanita hebat, dia tahu dia fokus, dia peranan apa yang Allah nak kat dia. Semua kita ni peranan dia Allah cipta ke dunia untuk tujuan beribadah kepada Allah. Baik sama ada ibadah khusus maupun ibadah melibatkan hablum minallah, hablum minannas. Dengan Allah baik, dengan manusia pun baik. Faham Dengan Allah baik, macam tadi lah Kak Bang kata, bila dengan Allah baik tu apa dia? Sempurnakan yang wajib. Sempurnakan yang wajib, lagi apa dia? Sempurnakan yang wajib. Tingkat yang sunat. Segerakan yang sunat. Nampak tak? Sempurnakan yang wajib, segerakan yang sunat. Yang sunat. Sempurnakan yang wajib, sempurnakan yang sunat. Ingat yang wajib ni habis baik dah cuba buat. Belajar ilmu macam mana takkan keliru dah insya-Allah. Dengan Quran ni mantap. Antara wanita hebat, Quran mesti nombor satu. Jadi jurutera, jadi doktor, jadi engineer, suri rumah tangga, jadi apa tukang kebun ke postman, Quran mesti kena habis. Rugi kalau kita jadi pengarah, kita jadi hebat dekat sektor-sektor lain, tiba-tiba Quran tak ada kat dada, takkan hebatnya kita. Jadilah kita apa-apa. Walaupun dia suri rumah tangga apa semua, seorang suri rumah tangga. Nampak tapi Quran tu kat dada, memahami Quran, itu dia orang yang hebat. Faham Macam mana kalau kita hebat dalam keduniaan lain tapi Quran duduk di belakang. Itu di antara ciri, antara kehebatan. Wanita yang hebat pasti Quran tu memang khadam. Dia tahu dia tahu apa, dia tak ada pilihan lain. Cuba tengok surah Al-Ahzab ayat 36. Cuba tengok surah Al-Ahzab ayat 36. Ayat berapa Ustazah? Ayat 36. Muka surat 423. Dia tak nak jawab mana. 423 tengok surah Al-Ahzab. Tengok ni. Kita nak tengok ni apa pembuktian bagaimana jadi wanita yang hebat supaya kita jadi orang yang hebat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak layak bagi lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Semua mukmin tak sini? InsyaAllah amin. Yang ada kat luar ni mukmin tak? Semua mukmin. Mana kata lelaki dan perempuan, Allah sebut siap lelaki dan wanita yang mukmin. Tidak layak bagi lelaki mukmin dan wanita mukmin apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapan, maknanya hukum dah ada siap. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa menderhaki Allah dan Rasul, menderhakai Allah dan Rasul, maka sungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maknanya ciri-ciri wanita yang hebat, dia tidak ada pilihan. Kalau kata kena tutup aurat, kena tutup tak? Nampak dia tak ada. Kenapa nak buat pilihan temu pencin? Saya nak tunggu saya bersara baru saya nak belajar Quran. Saya nak tunggu saya bersara baru nak pergi haji. Saya nak tunggu bersara. Maknanya dia buat pilihan. Maknanya kalau buat pilihan, dia adalah orang yang ragu. Wanita yang hebat, bila jatuh je hukum terus laksana. Nampak tak?
Bila jatuh hukum terus laksana, tak ada lagi kenapa, mengapa, kenapa hukum ni saya kena ikut. Tak ada lagi, sebab Allah sebut. Jadi siapa yang tak ikut, tengok. Allah sebut, barang siapa mendahului ya Allah Rasul, maksudnya ikut. Dalam bab, sebab dalam Islam, orang yang wanita yang hebat, dia ambil semua hukum tu, walaupun 99 hukum dia buat, satu dia engkar kufur. Nampak tak? Takut tak kita? Berlaku tak dalam keluarga kita? Masih ada tak dalam keluarga kita yang tak menutup aurat? Masih ada tak dalam keluarga kita yang tak solat? Ada tak dalam keluarga kita yang tak solat? Inilah peranan. Peranan untuk jadi wanita yang hebat, untuk jaga keluarga daripada api neraka. Selamat. Kita tengok. Dia faham Jadi makna kata, wanita yang hebat, lepas tu apa dia lagi? Akhlak dan adab. Berakhlak dan beradab dalam semua tempat. Jangan sampai kita keliru, kalau duduk dalam kuliah lain. Nanti jumpa tempat lain jadi lain. Faham tak? Nanti nampak tempat lain jadi lain. Dalam kuliah macam lain. Kita pun tak kenal jadi. Maksudnya akhlak dan adab dalam semua tempat. Jangan sampai generasi yang akan datang tak peduli. Sebab tu, generasi yang akan datang ni adalah generasi yang sangat lemah buruk. Salah satu sebab apa? Sebab kesilapan kita semua. Bila berdoa, doa kat diri sendiri. Kita lupa nak doa, ya Allah, jadikan diri kami dan keturunan kami orang-orang yang mendirikan solat. Betul tak? Kadang-kadang kita tak doa pun. Ya Allah, tu kena perhebatkan doa. Jadikan diri kami dan suruh keturunan kami wa aqimus solah. Jadi kita tak doa yang tu, kita doa untuk kita je. Ya Allah, jadikan kami dan anak-anak kami je. Kita lupa untuk keturunan yang lain. Akhirnya ramai tak ni yang tak solat. Ramai yang tak solat. Kalau ambil statistik, ramai tak solat. Jadi, mana kata, kita sebut tadi dalam sentiasa fokus, untuk meluruskan fokus kita, dengar Nabi ajar. Tengok apa Nabi ajar kat Muaz bin Jabal. Nak meluruskan fokus kita ni, apa yang kita nak dalam hidup kita sebenarnya. Dengar baik-baik, Nabi ajar pada Sayyidina Muaz bin Jabal. Agar kita jadi wanita, anak, isteri ataupun ibu yang benar-benar ada kualiti. Memang benar-benar ada kualiti. Jangan sampai kita dipersalahkan oleh generasi yang akan datang. Jangan sampai anak keturunan dulu ni kata dia salahkan tok nek dia, mak dia tak ajar dia benda ni semua. Jangan sampai kita dipersalahkan. Masa tu kita duduk dalam kubur lah. Kita dalam kubur dah tadi ni. Jangan kita takut nanti disumpah oleh generasi yang datang kemudian. Buat main-main dengan generasi sebab dalam Quran sebut memang buruk. Generasi yang datang kemudian memang buruk dalam Quran tersebut. Tengok jangan sampai ikut jangan sampai kita orang ni lari daripada track dia. Jangan sampai lari daripada track tu, dah kena jaga. Apa saja ujian yang sampai kat kita ni, tujuannya semata-mata nak dekat dengan Allah. Tengok. Nabi ajar Sayyidina Muaz, kamu jangan tinggalkan tiap-tiap kali lepas solat fardu untuk kamu baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa dia? Allah suruh kita ingat dia. Ajar untuk Muaz untuk sentiasa doa, ya Rab, tolong bantu aku untuk ingatmu. Ini orang yang hebat, orang yang ada kualiti sentiasa ingat Allah. Ingat Allah. Tapi banyak tak gangguan kat hati kita? Rasa-rasanya banyak tak gangguan dekat hati kita ni? Ada gangguan banyak kan, Mai? Banyak. Admin, dekat hati kita banyak gangguan tak? Banyak Ustazah. Banyak gangguan, ya Allah. Gangguan apa? Gangguan masuk kat mana? Masuk melalui mata ni. Tengok gelang Mai sampai siku. Nampak tak? Ni tengok gelang sampai siku, mata tengok rantai labuh admin sampai pusat. Ni mata tengok. Nampak tak? Telinga apa dengar, ya Allah, sejak dia pergi London, pergi Eropah apa semua ni. Padahal tak jumpa pun, tapi betapa admin kita beritahu. Tengok FB. Dah nampak dah, hari ni pagi hari pukul 6 pergi subuh dah masuk dah rumah, dah habis lengkap semua orang. Faham tak? Tak payah pergi, tak jumpa pun tak apa, tapi dah masuk dah pagi tadi. Buka FB dah masuk semua, rumah semua masuk dah. Sampai bilik tidur semua dah masuk. Dah nampak dia kat mana hari ni. Betul tak? Faham tak? Sebab Allah sebut dalam Quran, jangan kamu intai apa yang ada kat orang lain. Takut main penyakit apa? Dengki. Nak elak penyakit dengki sebab manusia binasa kalau dah dengki. Hilang habis nanti. Habis pagi tadi masuk rumah dot. Lepas keluar rumah dot, masuk rumah dot ini.
Tengok semua dia dilambung, suami dia lambung-lambung dia kan. Yang kita suami tak lambung. Jealous tak? Sebab tu kita tengok banyak gangguan kat kita ni. Gangguan dekat mata, telinga. Apa yang kita dengar ni banyak menggugatkan kita. Apa yang kita dengar ni banyak menggugatkan kita. Gugat kat mana? Zikrullah. Hati tak tentram. Mula dengar-dengar ni, mula tak senang, tak cemas hati ni. Akhirnya gugat tak untuk ingat Allah. Akhirnya kita tak fokus tadi sebab kita lari pada fokus. Jadi untuk nak meluruskan fokus ni, tengok doanya yang Nabi ajar pada Muaz. Jadi kita kena amal lepas solat fardu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang dilekakan dengan masalah hidup. Ada masalah dengan suami, larut dengan masalah tu. Sampai lupa Allah. Dia pernah pakai tudung, terus cabut tudung pun ada. Jadi untuk kita jadi orang yang hebat, kena meluruskan fokus kita. Kena minta tolong Allah. Kalau Allah bagi sakit pun, kita tak cari orang lain, kita cari Allah. Ada masalah, akan dihantarkan pada mana? Sebab luruskan fokus tadi, akan ingat Allah. Ada masalah, ya Allah, kau ada kau baik. Tak sabar nak bangun 1/3 malam, betul tak? Betul tak semua orang? Tak sabarnya, ya Allah, nak bangun pukul 3 ni kalau ada umur. Tak sabarnya nak bangun pukul 5 lebih, nanti pukul 5 nanti, ya Allah, nak ngadu dengan Allah. Ya dosa banyaklah hari ni. Hari ni banyak dosa nak mengadu dengan Allah. Sebab tu wanita yang hebat, dia memang jaga hubungan dengan Allah intim di waktu malam. Waktu 1/3 akhir malam dia akan jaga dan ingat Allah. Sebab tu wanita hebat kena ingat Allah dalam jumlah yang banyak. Sebab tu bila tanya dalam Quran, banyak mana nak ingat Allah? Dalam jumlah yang banyak. Pagi, petang, siang dan malam. Kena sentiasa baca zikir pagi, petang. Ujian, kita akhirnya orang yang hebat bukan orang yang hebat takut tak ada ujian. Dia pun ada ujian juga. Walaupun dia rajin jaga taat pada Allah, Allah bagi ujian. Nak bawa apa? Dengan ujian tu bawa kita untuk ingat Allah. Betul tak? Dengan ujian tu bawa kita ingat Allah. Bila tak ada ujian kita ada, akhirnya kita pun tak selera dengan orang lain semua. Betul tak? Akhirnya kita tak selera nak jumpa bomoh. Orang lain main pun tak mau mengarut. Semua pening kepala dengan orang-orang yang datang ramai ni. Akhirnya kita nak sikit masa, nak beruzrah, nak duduk dengan Allah je. Betul tak? Akhirnya kita tak mau dengan orang. Dan kita nak, tak ada selera. Akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita boleh ikhtiar. Bila ada ujian kita boleh ikhtiar. Kita boleh minta pandangan dengan guru kita ataupun orang yang lebih ada hikmah. Tak apa, kita ikhtiar. Tapi macam mana pun kita tak boleh putus dengan Allah. Itu orang yang cerdik. Tengok kat orang yang cerdik. Kau bagi contoh orang yang cerdik. Orang yang hebat, wanita hebat. Nama dia apa? Qaulah binti Sa'labah. Hidup zaman Nabi. Qaulah binti Sa'labah, dia pun sampai kita juga dapat suami. Bukan semua orang dapat suami tunduk. Sengapnya tu. Tunduk. Bangun bang, bangun. Abang baring, tunduk. Ada semua orang dapat gitu ke? Ada tak? Lara, tunduk. Bangun abang. Kita pun tak mau. Admin tak mau. Kita pun tak mau lah wuduh. Tak mau lah wuduhnya. Tak mau. Jadi kita pun biarlah kalau bangun tu bangun macam orang lain. Biarlah ada fungsi. Dia peranan nak jadi kan. Betul tak? Jadi kalau tengok. Qaulah binti Sa'labah dapat suami. Suami dia kata apa kat dia? Muka kamu macam buntut mak aku. Jadi nampak tu. Kita suami pun tak kata macam tu. Tapi ada juga yang suami bila sebut dekat isteri ni macam-macam. Tapi tengok orang yang bijak, hebat. Dia cari siapa? Dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Bukan dia nak mengadu kat Nabi. Dia cuma nak tahu hukum. Urusan mengadu dengan Allah. Malam-malam dia bangun mengadu kat Allah. Jadi Allah ilham kat dia. Kamu kena pergi jumpa Rasulullah SAW. Dia mengadu dengan Allah. Bukan dia nak pergi contoh rumah tangga dia. Tapi dia nak tahu hukum. Sebab suami dia telah hukum zihar berlaku. Dia kata muka kamu macam buntut mak aku. Rasulullah pun sampai itu masanya. Turun ayat Quran surah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah. Maknanya turun ayat hebat tak perempuan. Orang kampung je tak ada apa. PhD apa pun tak ada. Tak ada PhD. Tak ada apa pun. Tapi akhirnya tengok. Setelah ada yang kena bayar hukuman. Kena bayar kafarah. Kena bayar kurma untuk makan 60 orang. Apa semua Nabi doakan, akhirnya tu pengajaran orang yang hebat. Dia akan cari orang yang the right person untuk mengadu. Nampak tak? Kita hari ni silap jumpa semua mengadu dalam FB, mengadu semua mengadu. Akhirnya pening. Akhirnya kena telan ubat. Kena penyakit apa? Eczema, penyakit apa panggil? Murung. Faham tak? Hari ni mengadu semua. Dah letih dah mengadu, dah habis mengadu dengan orang. Barulah nak cari Allah. Faham tak? Dah mengadu habis semua dah penat tak dapat jawapan, baru nak cari Allah. Rugi tak? Sebab tu orang yang hebat, dia cari Allah dalam masalah cari. Dia sentiasa membina hubungan baik dia dengan Allah. Ingat tu.
Selalu ingat Allah. Tu dalam doa tadi, ya Rabb, bantu aku untuk ingatmu. Jadi sebab kita hidup penuh dengan problem masalah, jadi kita boleh jadi lupa dekat Allah. Mata, telinga kita banyak bawa pada dosa. Sekarang banyak tak? Dalam rumah pun banyak dosa. Kita tengok kita masuk rumah orang. Orang tu pakai tudung tapi kita masuk rumah nampak habis dia dengan aurat dia. Akhirnya bawa kat mana? Bila dah intai orang, akhirnya bawa pada mana? Bawa pada busuk hati. Akhirnya bawa pada hati busuk, dengki. Jadi takut tak? Jadi akhirnya nampaklah image yang tak baik. Jadi kalau orang yang hebat tadi, dia takkan buat kerja macam ni. Dia akan tengoklah. Agak-agak kalau benda macam ni boleh rosak tak hati dia. Dia akan tinggal. Dia akan utamakan apa yang Allah suka dan Nabi suka. Sebab Nabi pun ajar kualiti Islam. Nabi pun ajar dalam satu hadis, kualiti umat Islam kita semua ni, dia tinggalkan pada perkara yang tidak ada kaitan dengan dia. Dia akan meninggalkan perkara yang tidak ada kaitan dengan dia, dia tinggal. Tak ada kaitan nak masuk rumah orang contohnya kan. Tak ada kaitan nak tahu nak urusan kita yang patut kena ambil perhatian ni, sejauh mana iman kita nak sukat. Semalam patutnya semalam dengan hari ni lebih baik pada semalam. Tengok kenapa merudum. Nah? Jadi kita tengok ni. Jadi kadang-kadang kita tengok dalam lingkungan, sebab tu orang yang berkualiti wanita yang hebat ni, dia akan tengok lingkungan ni. Dia akan duduk dalam circle apa? Dia akan duduk dalam circle orang yang baik-baik. Dia akan pilih, dia akan cermat nak berkawan, nak apa pun dalam golongan orang yang baik. Lingkungan kita, kalau dia tengok golongan tak bagus, bila duduk macam ni tak bagus, cepat-cepatlah dia akan sedar. Siapa yang suka curi hati kita? Syaitan. Sebab tu kita luruskan fokus kita tadi. Fokus ingat Allah. Yang kedua dalam doa tadi, mensyukuri Allah. Akan lihat nikmat-nikmat yang Allah bagi. Nampak pada perjalanan yang baik-baik saja. Jadi kita akan jadi wanita yang bahagia. Yang tiga, memperelokkan ibadah kepada Allah. Doa tadi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati itu. Suruh ingat Allah, suruh mensyukuri nikmat Allah, memperelokkan ibadah kepada Allah. Jadi maknanya apa saja yang Allah perintah, suami pun akan nafkahkan pada isteri. Dia akan meraihkan keluarga anak isteri. Nampak tak? Jadi akan semua ikut perintah. Jadi kalau dah memang tak ikut perintah, akan sabut tak hidup kita? Fizikal sabut tak? Maaf yang kadang-kadang kahwin lebih pada satu, maaf, yang di luar kemampuan nampak sabut tak? Kan nampak lagi handsome. Kita tengok banyak kan yang kahwin ni nampak lagi handsome kan lagi sabut. Sebahagian, bukan semua lah, bukan semua. Nampak lagi sabut tak? Sabut. Tengok. Jadi apa lagi kita tengok lagi? Antaranya Kak Wan nak bawa cerita. Nabi tu tak tengok antara kita tengok bagaimana ni kita laki-laki lah, tapi kita boleh ambil lah untuk kita, mudah-mudahan kita jadi wanita yang baik, yang hebat lah, wanita yang ada kualiti. Bagaimana tamadun Islam dulu hebat, kalau hari ni runtuh tak? Hari ni nak runtuh tak? Nak tengok tamadun Islam, tamadun kehidupan orang Islam tak mana hebat, tengok akhlak. Solat kita tak nampak, tengok akhlak. Hari ni banyak tak akhlak merudumnya tu? Betul tak akhlak orang Islam hari ni banyak yang jatuh? Setuju tak? Kita tengok Nabi contoh satu kisah tentang Zaid. Zaid ni dia sebelum Islam, sebelum dia Islam, Nabi ada pinjam dekat dia. Nabi ada pinjam kat dia sesuatu dan Nabi janji untuk bayar. Jadi belum sampai tempoh Zaid datang, belum sampai tempoh yang dijanjikanlah, contohnya janji kita 2 bulan, tapi Zaid dah datang nak minta langsung. Kena bayar balik terus sekarang. Jadi dia datang dekat Nabi terus tarik. Tu sebelum dia Islam dia tarik baju Nabi ni sampai kat pengkok sentap. Dengan bengis. Zaid kata apa? Tidakkah engkau nak tunaikan hak aku? Dia kata kamu ni Bani Muttalib ni memang suka mungkir janji. Mulut dia kata tu dia kata kat keluarga Nabi ni, keluarga Bani Muttalib ni maksudnya suka mungkir janji. Mana tadi dia aibkan Nabi kat itu. Jadi masa tu Sayyidina Umar ada. Jadi Sayyidina Umar tak boleh nak buat geram ni. Wahai musuh Allah, berani kamu kata begitu kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak aku akan pancung.
kalau kamu masih buat macam ni, aku akan pancung kamu. Nampak tak? Maksudnya Sayyidina Umar kata, aku akan pancung kamu. Tapi tengok akhlak Nabi macam mana, senyum dia pandang Sayyidina Umar. Tengok Nabi ni, Nabi dihina. Dia Umar kalau tidak dia tak aku akan pancung. Itu akhlak Nabi. Jadi senyum dia pandang Sayyidina Umar dengan bagi isyarat so macam ni. Jadi so tenang macam tu lah. Dan Nabi kata kat Sayyidina Umar, Nabi kata macam ni kat Sayyidina Umar, sebenarnya Zaid tu dia memerlukan yang lain daripada kamu. Bukan cara nak angkat pedang macam tu, sebenarnya yang dia perlukan apa? Supaya engkau nasihatlah kepada aku dan dia. Tengok hebat tak kita belajar tentang akhlak Nabi. Kita dapat macam tu tak? Kita jadi Nabi kata apa sebenarnya Umar, Zahid ni dia tak memerlukan pedang kamu tu, dia tak mau. Sebenarnya yang dia perlu apa dia? Supaya engkau nasihat aku. Aku ni Nabi tu yang aku perlu, Umar, kau tolong nasihatlah pada aku untuk bayar hutang dia. Dan kau nasihat dia lah, nasihat lelaki tu. Nasihat dia supaya apa? Mintalah dengan cara yang lain. Janganlah kasar sangat. Macam tu. Kau patutnya Umar, dia tak mau pedang tu, tapi kamu patut nasihat aku. Tengok hebat Nabi, nak rasa rendah diri. Kau patut nasihat aku supaya bagaimana cara aku boleh bayar hutang dia. Dan kau nasihat lelaki tu bagaimana untuk dia cool kan. Maknanya kamu janganlah keras sangat nak minta hutang tu, biarlah berlembut. Nampak tak? Nabi kata kat dia, sekarang pergi ambil tamar bagi pada dia. Nabi kata sekarang pergi ambil tamar. Jadi Nabi hutang tamar lah. Ambil tamar pergi bagi dekat dia dan kau tambah lagi 20 cupak. Nabi kata kau tambah lagi 20 cupak lagi ni dekat laki Zaid ni, kau tambah lagi 20 cupak. Baik tak? Orang dah hina tambah lagi. Kita nak belajar tak akhlak ni? Nak tambah lagi 20 cupak, ganti pada. 20 cupak tambah tu kenapa? Dia tak sebut berapa banyak Nabi pinjam, tapi dia suruh tambah lagi 20 cupak. Ganti apa? Nak ganti tengking tu. Sayyidina Umar kepada dia. Dosa tengking tu semua kena bagi tambah lagi 20 kilo, 20 cupak lagi. Sebab apa? Hak 20 cupak tu sebab apa? Nak ganti. Sebab apa? Sayyidina Umar tengking Zaid tadi. Jadi kita boleh belajar akhlak ni, akhlak Nabi. Jadi nak jadi wanita hebat, kena beginilah kita pun. Kalau kena tengking, suami tengking kita admin, senyum. Lagi belanja dia, lagi masak sedap kat dia kan. Jadi Syekh Umar, lalu apa kata Zaid? Ni kita nak belajar. Ya Umar, semua alamat kenabian itu aku tahu. Maksudnya tanda-tanda kenabian itu aku tahu. Ada pada Nabi. Nampak tak? Jadi maksud dia tahu, tapi dua perkara aku tak tahu. Jadi ya Umar, semua alamat kenabian tu aku tahu. Alamat kenabian ada pada Nabi. Nampak Dua perkara yang aku tak tahu apa dia. Itulah dua perkara yang tak tahu, kesopanan adab dan tidak bertambah kejahilan orang, tapi aku tambah kesopanan pada orang. Maksudnya yang dia tengok ni kesopanan dan adab yang ada kat Nabi tu, maksudnya dengan akhlak yang baik ada kat Nabi tu tak bertambah kejahilan Zaid tadi, malah ditambah kesopanan pada orang yang melihat Nabi. Faham tak? Jadi maksudnya Nabi boleh ada di sini. Jadi maknanya boleh faham Jadi makna tu dengan apa yang ada dekat Zaid ni, makna tu dekat Rasulullah ni tak bertambah jahil. Apa yang Nabi buat tu maksudnya bertambah lagi kesopanan yang ada pada Umar. Jadi mana kata lalu pun Umar jadi saksi, akhirnya langsung Zaid pun terus baca apa? Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi makna Zaid pun terus masuk Islam. Nampak tak? Zaid pun termasuk sebab tu akhlak yang mahmudah, kebaikan yang tak mampu nak diucapkan. Sebab itulah barakahnya
Jadi maknanya itulah antaranya salah satu contoh yang Kak Wan bagi tadi, banyak akhlak Nabi lah, kita tengok cara Nabi dakwah kan. Maksudnya sudah Nabi tu banyak, tapi inilah yang apa, yang kita belajar tentang, macam mana pula hilang. Yang kita belajar tentang apa, tentang bagaimana akhlak mahmudah Nabi sampai boleh menyebabkan Zaid tu masuk dalam Islam. Tengok tak, kita belajar bagaimana Rasulullah tegur Sayyidina Umar. Padahal Nabi tu kita nak jadi wanita yang hebat, nak ada tak kat kita watak tu? Rasa boleh jadi tak kita? Sebab tu antaranya juga watak antara kelebihan orang wanita yang hebat, dia ada sifat isar. Antaranya salah satu lagi sifat-sifat kelebihan yang ada pada wanita yang hebat, dia ada sifat isar. Apa dia isar? Mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Nampak, utamakan yang lain daripada diri sendiri. Dan Kak Wan bagi sikit bagaimana tip nak jadi wanita hebat. Tadi Kak Wan dah sebut tadi, betul tak tadi, apa dia tadi? Tingkatkan iman, tingkatkan takwa, akan diberikan keberkatan. Lagi apa dia, sentiasa fokus. Dan apa, dalam melakukan pekerjaan ibadah, lakukan dengan bersemangat. Bersemangat cepat, bukan lembek, bukan lemah. Sentiasa bertenaga. Sentiasa dalam bertenaga tak kira umur. Dalam melakukan amal soleh, sentiasa cepat dan bertenaga. Yang antara ciri lagi wanita hebat, jangan tangguh. Jangan tangguh apa? Jangan tangguh tunggu nak pencen baru nak buat. Ini banyak tak kita dah tangguh. Jangan tangguh nak bertaubat kepada Allah. Bila tangguh bertaubat kepada Allah, jangan takut menyesal nanti mati dalam tidur, mati apa tak sempat nak taubat. Sebab tu ramai yang masuk neraka. Sebab apa? Sebab tidak segera dalam bertaubat kepada Allah. Semua orang buat dosa. Syarat dia jangan mati dalam mati syirik je. Dalam kafir. Jangan mati dalam kafir. Jangan mati dalam murtad. Buatlah dosa banyak mana pun Allah akan ampun. Allah akan ampun. Pintu taubat terbuka. Pagi tadi kita dah bincang. Pintu taubat terbuka. Dia akan tutup bila matahari terbit di sebelah barat. Jadi mudah-mudahan malam ni kita dapat bangun. Antara lagi wanita hebat, tambah ilmu. Sentiasa tambahkan ilmu. Tambahkan ilmu. Dan kena tetapkan keutamaan. Tetapkan keutamaan. Apa yang utama? Nak layan suami tak katakan, nak solat tahajud. Mana keutamaan? Tetapkan keutamaan. Hak mana nak utama? Nak layan suami tak katakan, nak pergi solat tahajud sampai di malam sampai pagi. Layan suami Ustazah. Layan suami. Yalah, waktu kena jadilah wanita yang cerdik hebat. Dia tahu layan suami, hukum dia wajib, tahajud sunat. Faham tak? Jadi apapun kita seimbang lah. Tu kena memerlukan kebijaksanaan kita untuk mengimbangi yang mana keutamaan. Kita tengok lagi, antaranya apa lagi? Antaranya juga lebih menyayangi diri sendiri. Lebih menyayangi diri sendiri dalam semua hal. Betul, ada harta nak sayang dekat anak cucu. Cerdik ke tak cerdik? Ada harta banyak, sayang anak cucu, nak tinggalkan anak semua. Habisnya sampai dia sekali tak dapat buat kebaikan dengan harta yang ada. Sampai sanggup tak dapat buat ni sebab apa? Duk apa ni? Sebab tu kena sayang dekat diri kita. Kena utama diri. Habis sifat isal tadi tu yang mendahulukan orang lain? Sifat isar. Isar tu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ada contradiction dah. Yang tadi tu kita kena, sebelum ni Ustazah cakap kena utamakan diri sendiri. Dan sifat isar tadi sifat isar tu utamakan orang lain. Yang ni lebih menyayangi diri sendiri. Hak ni lebih menyayangi diri sendiri. Isar ni kalau contoh, katalah kita pergi majlis ni ilmu, ada nasi lemak, ada dua. Semua orang dapat nasi lemak, tiba-tiba datang makcik tu satu tak ada dapat, senang nak faham, nasi lemak habis. AJK semua dah ambil, semua orang dah ambil semua, last sekali habis semua Zahra. Tiba datanglah Zahra. Jadi kita Kak Wan ada satu juga, jadi Kak Wan tak payah makan lah, bagi Kak Zahra. Itulah isar, utamakan orang walaupun tak makan, faham tak? Faham tak? Jadi ni pun susah juga nak didik ni. Kena sedap ni, kena sedap kan, faham tak?
Kena McDonald ke apa yang sedap, nak kata nasi Arab mungkin nak bagi kan guna. Fikir 10 kali lah tuan nak bagi, tak bagi. Akhirnya tak bagi. Buat balik biar rumah kat rumah, alah bagi masuk longkang esok. Nampak tak? Kena tipu dengan iblis dan syaitan. Satu utama. Yang seterusnya, ni Suzana lebih menyayangi diri sendiri. Tentang apa? Tentang lah. Di segi emosi kan? Apa ni? Mental, fizikal apa semua. Yang seterusnya, cuba yang terbaik dalam semua hal. Tidak takut sendirian. Ni bagi yang balu, yang tak ada, yang balu, yang kematian suami, maksudnya dia nak teruskan, nak baru keluarga, tidak takut sendirian. Macam mana boleh tak takut? Sebab tu kena faham ilmu Al-Quran. Sebab apa? Orang yang beriman tidak takut dan sedih sebab Allah sentiasa jaga. Syaratnya kamu beriman. Lagi berfikiran terbuka. Berfikiran open-minded. Sentiasa mengamalkan pembelajaran yang berterusan. Sentiasa menyemarakkan idea. Ada rasa untuk berseronok. Ada rasa untuk bersonok juga, maksudnya sejahtera. Tak adalah sampai straight, sampai nak senyum, tak boleh. Ada masa boleh sonok, bila duduk dengan orang yang time sonok, kena sonok lah. Kenapa kita nak buat muka masam? Kena berjiwa besar, sebetulnya berjiwa besar, tidak ada penyakit merajuk kecil hati, tak ada. Tidak ada sifat merajuk kecil hati, tersinggung, tak ada. Mesti kena ada jiwa yang besar. Dan seterusnya jaga hubungan dengan Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah, hablum minannas. Kita tengok okey, kita tengok satu lagi. Buat tengok surah Al-Ahzab ayat 35. Ada tak surah Al-Ahzab ayat 35? Sampai pukul apa kita ya? Ada masa lagi kan? Silakan Ustazah. Ada sikit lagi? Boleh insya-Allah. Boleh sikit lah. Tengok surah Al-Ahzab ayat 35. 422 Ustazah. 422. Bawah sekali. 422. Mari kita tengok ayat ni. Tadi kita baca ayat 36. Cuba tengok ayat 35. Ni di antara Allah sebut langsung bagaimana ciri watak-watak orang yang hebat, orang yang berjaya. Dalam surah ni orang yang hebat, yang maksudnya orang yang kita fokus wanita lah. Tapi di sini Allah sebut lelaki dan wanita. Cuba tengok. Mari sama-sama baca ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Cuba tengok, sesungguhnya lelaki dan perempuan Muslim, lelaki dan perempuan mukmin. Tengok Allah tu, sesungguhnya lelaki dan perempuan Muslim. Kita lahir pada perut mak kita, terus jadi Muslim. Nampak tak? Puspa, ni Munira, semua Suzana Muslim tak? Nama tu nama Muslim tak? Nama Muslim tak kita? Nama Muslim kan? Jadi maknanya Muslim tapi dengan ilmu, belajar untuk tingkatkan ilmu,
meninggalkan perkara yang haram, tingkatkan amalan-amalan, maka nak dah jadi orang mukmin. Tengok lelaki dan perempuan yang mukmin. Allah sebut. Kalau muslim semua orang menjadi tak? Ramai tak muslim ni? Muslim ramai tak? Ramai. Ramai. Agama apa? Agama Islam. Kalau kat Johor mati, masuk kubur Mahmudiyah juga. Masuk kubur orang Islam juga. Tapi sebab tu Allah sebut beza muslim dengan mukmin. Mukmin tu maksudnya dia isi dengan amalan dia takwa tadi tu. Tu jadi orang bertakwa, orang beriman. Lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan. Lelaki dan perempuan yang benar. Inilah ciri-ciri wanita yang berjaya. Wanita yang hebat. Lelaki dan perempuan yang benar. Benar ni pun belum tentu datang kat kita. Ikhlas boleh jadi, orang yang ikhlas belum tentu benar. Orang yang benar dah tentu ikhlas. Hari ni kalau tengok benar tak? Nak membenarkan iman. Nak membenarkan hari ni dalam bab banyak benda kita tak benar. Tengok lagi. Lelaki dan perempuan yang sabar. Sabirin kita dah bicara dah itu sabar. Lelaki dan perempuan yang khusyuk, fokus. Khusyuk tu maksudnya fokus. Lelaki dan perempuan yang bersedekah. Lelaki dan perempuan yang berpuasa. Lelaki dan perempuan yang melihara kehormatannya. Lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Lelaki yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Ajron, Allah bagi upah yang besar. Apa dia upah dia? Itulah syurga. Faham tak? Itu di antara ciri-ciri wanita yang hebat. Okey, sebelum nak nutup tu kita tengok lagi surah Al-Mu'minun. Cuba tengok muka surat berapa surah Al-Mu'minun. Ayat berapa Ustazah? Ayat pertama. Dah jumpa surah Al-Mu'minun, muka surat 345. berapa? 345 ke? 344. Tiga, empat, lima Ayat berapa Ustazah? Ayat pertama. Ayat pertama. 345 nah. Al-Mu'minun ayat pertama 342. 342. Ya saya. Ni surah Al-Mu'min, cuba tengok. Ni antara juga, ni antaranya orangnya, itulah untuk kita jadi wanita yang hebat, kena inilah, kena ada ilmu, kena bimbingan. Cuba tengok sampai kita tengok kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Tengok. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Tadi kita sebut tadi ni, ciri-ciri wanita yang hebat pasti beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah sebut beruntung. Untung kamu. Muflihun. Orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung, besok beruntung di akhirat masuk syurga. Iaitu siapa yang beruntung? Kita tengok solat kita. Kalau wanita yang hebat, solat dia pasti khusyuk. Bukan jumlah banyak solat. Solat dia tu khusyuk. Maksud ada fokus. Dan orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ini ciri dia juga. Suatu Islam yang ni, dia meninggalkan perkara yang tidak ada kaitan dengan dia. Dan orang yang menunaikan zakat dan orang yang melihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di sebalik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sesungguhnya beruntung orang yang melihara amanah-amanah dan janji-janjinya. Itulah amanah tanggungjawab kita. Hak-hak yang patut beri pada mak bapak kita, pada mak ayah, tanggungjawab yang Allah perintah untuk kamu. Nak kena cakap baik dengan mak bapak kamu. Kalau mak dah mati pun ataupun hidup, kena mendoakan mereka selalu. Amanah, janji-janji, kita dah janji dengan Allah apa dia, tidak boleh ambil sembahan selain daripada Allah, tak boleh mensyirikkan Allah. Serta orang yang melihara solat, tengok memelihara, jaga solat. Solat jaga rukun-rukun dia, tu kita sebut tadi, yang solat fardu tu lebih baik, kena buat. Ayat berapa? 1 sampai ayat 9 sekarang. Maknanya perkara wajib, solat wajib tu lebih baik, dah jaga dah rukun. Perkara solat sunat tu, dilipat gandakan sunat rawatib, sunat duha, bangun malam. Sampai Allah jatuh cinta, sampai jadi gula-gula Allah. Faham ya? Okey, yang 10 mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal dalamnya. Nampak tu? Sampai ayat apa? Ayat 10. Itulah contohnya di antara watak-watak yang patut ada pada diri kita semua. Dan orang-orang yang
hebat wanita ni, dia sentiasa sibukkan diri dengan Allah. Macam contohnya doa tadi ni, ya Allah janganlah engkau haramkan kebaikan engkau kena kejahatan kami, dan jadikanlah engkau kesibukan kami. Kita kena minta tolong Allah sampai nak jadi kita sibuk dengan Allah. Sekejap lagi majlis ilmu, sekejap lagi nak solat berjemaah, sekejap lagi nak sedekah, sekejap lagi nak berdoa, sekejap lagi nak tadabbur Al-Quran kan. Sekejap lagi nak ini, nak ziarah orang sakit. Banyak yang kita nak buat. Sentiasa sibuk dengan Allah, dan berkat Nabi-Mu yang mulia, sesungguhnya engkau Raja Maha Pengunia yang mempunyai kurniaan yang sangat besar. Mudah-mudahan kita semua akan dikasihi oleh Allah dan Rasul. Okey, boleh faham kat itu? Ada soalan nak tanya ke? Setakat ni boleh faham tak semua? Boleh sama InsyaAllah, Ustazah. Nak balik dah kan? InsyaAllah. Ustazah, doa tadi tu Allahumma zidna wala tangkusna. Betul Tak Ustazah? apa Betul doa tak, tu nanti Ustazah? nanti dalam grup boleh kita share dan soalan grup nanti. Okey. Terima kasih Nanti Ustazah. kita grup. Nanti kita share. Kita tengok lagi. Satu ada masa lagi konsep. Bagaimana wanita hidup zaman Saidina Umar. Dia asyik suka nyanyi, suka menyanyi, suka berpuisi, suka nyanyilah. Jadi dia belum Islam. Akhirnya Saidina Umar pada kamu hidup nyanyi ni, cuba kamu patriotik lah, maksudnya bagi semangat. Macam menyeru orang kepada semangat. Sebab tu wanita hebat dia ceria, nampak tak? Wanita hebat pasti ceria, pasti bersemangat selalu. Tak ada lembek kan? Lembek sebelum tiba masa dia. Jadi maknanya tu, akhirnya dia pun selalu meniupkan semangat patriotik. Akhirnya masuk Islam, anak dia semua bagi perang, semua mati. Nampak tak? Jadi tak takut. Maksudnya orang-orang wanita hebat ni dia tak takut sebab dia yakin dengan janji Allah. Dia yakin dengan janji Allah, keyakinan besar, iman dia mantap. Tengok dia masuk Islam, akhirnya bagi anak dia semua masuk pergi perang, akhirnya dia dapat berita anak dia mati. Dia kata Alhamdulillah. Tengok, Alhamdulillah ya Allah, Allah telah memuliakan aku dengan sebab kematian anak. Sebab dia tak ada nama apa, dia pun kafir sebelum tu kan. Duk nyanyi, duk apa ni lah. Dengan dia punya tugas itu, akhirnya bila masuk Islam, Allah muliakan dengan kematian anak dia. Sebab tu orang yang hebat ni, dia tengok semua pandangan ni ingat Allah. Walaupun bentuk ujian tu nampak sedih, tapi dia ingat Allah. Semua nampak Allah. Semua ingat Allah. Semua tu Allah. Sebab tu faham dan yakin. Sebab tu para sahabat Nabi, para sahabat-sahabat sebelum ni, sebab tu mereka faham Quran. Jadi bila faham Quran ni, ada keteguhan dekat hati. Kita masalah kita apa dia? Sebab Quran kita tak faham. Jadi kita kena ubahlah kita semua. Jadi kita tak faham Quran, kita tak ada motivasi. Kesian kat kita. Okey. Setakat tu dulu ke? Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustazah. Silakan. Saya nak tanya Ustazah, saya tengah semayang, nak habis dah lah. Lepas tu tetamu datang. Suami saya buka pintu lah, saya teruskan semayang lah sampai habis. Lepas tu bila saya semayang dah habis, saya terus jumpa tetamu lah. Jadi saya tak ada nak berzikir, tak ada nak berdoa. Boleh tak lepas pada tetamu tu balik, kita sambung balik zikir tu walaupun dalam setengah jam ke macam tu, boleh tak Ustazah? Oh, kita ni memang dituntut ayat tadi. Lelaki dan wanita yang ni dituntut untuk ingat Allah dalam jumlah yang banyak. Dia tak kisah tadi, sabdik lah bila tetamu datang, hukum dia wajib layan. Zikir hukum dia sunat. Jadi zikir sunat, mana yang patut utama dulu, layan dia lah, balik kita zikir lah. Zikir balik, berdoa pun boleh balik Tak masa mana 24 jam, semua boleh, masa mana pun boleh. Tapi bila tetamu datang, itulah sabdik, layan tetamu dulu. Okey, terima kasih Ustazah. Satu lagi. Macam mana cara saya nak bagi anak saya tu pakai tudung, tapi dia dah kahwin, dah puas dah cakap, dah puas dah semua, tak bertudung juga. Tapi saya kalau nak ikut memang bukan tanggungjawab saya sebab dia dah kahwin kan. Macam mana cara dia Ustazah nak pujuk ke, nak apa kot Ustazah ada cadangan yang boleh nak bagi lembut hati, nak bagi semayang, tapi lembut ni bagi makan, bagi doa ni macam-macam dah buat dah. Allahualam, nak tanya Ustazah. Masih Ustazah. Jadi sebenarnya walaupun anak kita dah kahwin, tanggungjawab ini adalah pada suami, dan kita pun sebenarnya tak lepas tanggungjawab.
Walaupun dia dah kahwin, kita pun tak lepas, kita pun main peranan kita, pandai-pandai lah kita nak bawa dia untuk kenal. Sebenarnya kena bawa anak-anak ni semua siapa pun. Kalau kita suruh macam semalam yang kita pihak tempat yang kata yang akidah tauhid tergelincir tu, tak ada cara lain, kena bawa dia kembali, kena beradalah halaqah ilmu. Kena bawa dia untuk kenal Allah, kena bawa dia untuk memahami hukum. Kalau kita kata dia, ni kena pelan-pelan, kena pujuk, dan kita sebagai mak pun kena banyak berdoa lah. Bangun 1/3 malam, dah pasti Allah akan kabul. Allah jamin nak bagi. Allah akan kabul doa kita 1/3 malam. Allah memang, Allah kata aku malu kalau aku membiarkan hamba aku tu tak ditunaikan. Jadi sebagai kapasiti kita sebagai mak, peranan kita wanita yang hebat, berteruslah kita doa pada Allah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau putus asa jadi sifat iblis, kita tak putus asa. Anak kita tak kata doa ni tak apa, dia dah kahwin bukan apa, kita terus lagi minta. Kita terus nasihat dia. Mungkin hari ni dia tak faham, mungkin besok lusa Allah boleh ubah hati dia. Ya Allah, Ustazah, sekolah agama tu sampai sekolah menengah. Orang ni ramai, dia tak kira solat agama, dia tak usah, dia tak kira siapa saja pun boleh, dia tak kira lah. Hari ni banyak kita jumpa kat Wan, masa kerja tu pun banyak lah, daripada tahfiz, daripada semua banyak tak. Sebab tu maaf kat orang sebut, sebab kita silibus kita silap, kita banyak silibus kita bawa budak untuk hafal Quran. Betul, Kita Ustazah. bawa untuk kita hafal Quran, untuk hafal, tapi tak faham. Macam mana tak faham Quran? Jadi banyak kita punya hari ni, silibus kita lah, kita tengok banyak kita bawa budak-budak untuk hafal. Jadi budak tak faham. Jadi sebab tu bila jadi jurutera pun, maaf bila jadi jurutera pun, jadi apa pun, sebenarnya tak bawa kembali kepada agama balik. Jadi budak-budak ni sebab tu kita nak, kalau dia faham Quran, dia letak kat mana pun, Quran tu sentiasa bersama. Kau jadi doktor yang ada Quran. Jadi jurutera yang ada Quran. Jadi pengarah yang ada Quran dalam dada. Jadi tak mungkin akan buat penyelewengan. Jadi maknanya mengaji Quran memanglah soal agama. Jadi kita memang tekan dia untuk hafal. Dia pun hafal 30 juz setakat hafal. Biasanya maaf bila hafal tu apa yang boleh jadi? Apa yang dia boleh buat? Bila dia hafal. Dia boleh jadi imam. Salah satu dia jadi imam lah. Jadi kita boleh imam, baca dia sedap. Boleh dia imam itu. Tapi kadang-kadang bila lebih tu kesian kat dia. Sebab tu kena bagi dia, bila dia faham Quran, dia boleh jadi macam-macam dia boleh. Jadi businesswoman boleh sebab dia ada kepakaran, dia faham dalam tu. Allah ajar nak buat roti canai pun ada dalam tu. Nak apa dia semua ada dalam tu jadi. Jadi kita tak didik yang tu jadi kadang-kadang kesian lah. Jadi akhirnya kita tengok, maaf kita jumpa juga budak-budaknya hafal Quran, akhirnya jadi cashier, nampak tak? Jadi kita nak dia jadi pendakwah. Jadi kita nak jadi pendakwah, tapi kalau tak faham Quran, kesian tak dia nak dakwah. Macam mana cara dia nak dakwah? Jangan tu macam Zarina tak apa, jangan putus asa Zarina, minta tolong Allah, insya-Allah Allah akan bagi, insya-Allah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kita sebab kita kata, ya. InsyaAllah saya tak pernah putus asa, selalu berdoa. Semua orang Allah uji macam-macam cara, dengan cara itulah Allah nak bagi kita jangan letih lah, bagus lah. Semua orang ada problem, semua orang. Kan kita seorang, semua orang ni kalau tanya semua lah, betul tak Profesor? Semua orang. Betul. Betul, Ustazah. Betul. Jadi semua ada masalah belaka. Sebab tu nak main peranan tu biarlah kita jadi yang sebagai tempat solusi dia, insya-Allah. Kalau kita pun sama malas habislah. Sebab tu kena sabar, tak boleh orang kata apa putus asa, dan tak boleh salah orang. Tak boleh. Sebab tu antara wanita yang hebat dia kena jadi pendakwah. Dia tak boleh, kalau dia pandai hebat, dia macam ada ilmu, tapi kalau dia tak boleh menyampaikan ilmu tu, silaplah. Sebab Nabi tuntut untuk kamu buat amal makruf nahi munkar, kena sampai. Salah satu kena sampailah. Kita belajar, akhirnya kita pun tak sampai. Itu yang berlakunya, akhirnya ramai lagi kat luar sana yang terbatas tak dapat ilmu. Okey. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Ada soalan lagi? Kalau semua dah faham, boleh faham tak tajuk ni semua? Boleh faham ke? Menarik, seronok tak tajuk ni? InsyaAllah, Ustazah. Seronok, Ustazah. Alhamdulillah. Macam tak cukup Ustazah. Alhamdulillah, Ustazah. Apa dia? Rasa macam tak cukup. Yalah, betul lah, sebab kita pun nak maghrib lagi jadi 4 minit, 5 minit kan nak maghrib. Tapi tak apalah, insya-Allah, mudah-mudahan dia bukan dengan hari ni satu hari je kita nak faham ni. Hari ni cuma sebagai mukadimah untuk dengar je. Mudah-mudahan kita nak, sebab tu kena minta tolong Allah. Kita tak ada upaya apa ya Rabb, sebab tu jangan lupa doa Allah ma'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan selalu untuk nak elak daripada dengki, sifat-sifat ni tengok orang lebih terus yang tu, ya Allah,
berilah padaku, jangan dikurangkan ya Allah. Minta tambah, minta Allah bagi kat kita. Jadi sonok walaupun orang tu ada lebih macam mana dia ada, tapi kita ada kekuatan dengan doa tu kita sonok. Sebab apa kita minta Allah, kita ada sebab kita ada doa kita sendiri. Malam ni kita jumpa Allah, kita akan minta dekat Allah, ya Rab, buat orang lain lebih, kita pun sebenarnya nak juga. Tapi nanti Allah bagi cepat aku nak. Lain yang kita mau, yang kita dengan fikiran kita, nanti Allah bagi dalam bentuk apa yang Allah tahu terbaik untuk kita. Nah? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Mohon maaf tadi Kak Mazi ada urusan tadi dapat masuk lewat. Jadi kuliah ni ada recording ke Ustazah? Ada sahabatnya record ke? Ada. Gubernur Iman ada record ni. Dan nanti boleh tengok di YouTube Gubernur Iman insyaAllah. Okey. Anda apa ni sayang? Anda Nur Iman apa? Gubernur Iman. Ya? Boleh tengok boleh tengok di YouTube Gubernur Iman insyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan lagi tak? Dah tak ada, kita tutup maghrib awal. Masya-Allah. Kalau tak ada, kita tutup Ustazah boleh ke? Boleh lah, nak maghrib dah, nak masuk waktu dah. Ya Allah, wa akbar, masya-Allah, alhamdulillah. Barakatillah Ustazah atas pengkongsian ilmu yang sangat banyak. Saya nak sebut satu-satu pun banyak sangat ni. Apa yang dapat saya simpulkan lah, jaga keluarga kita daripada api neraka Allah. Kalau kita ingin jadi wanita yang hebat, berimanlah kita, takwa, dakwah kita untuk keluarga kita, masya-Allah. Jangan sampai amalan kita di akhirat nanti jadi sia-sia dan muflis, masya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dikasihi. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama kita, dalam urusan ibadah kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi hingga ke saat ini. Ustazah sikit bahan kuliah maghrib kita hari ini bersama dengan Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda dengan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Abdul Manaf dengan kitab fiqah idaman penuntut pada pukul 9.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Satu hadis Nabi SAW yang bermaksud sesiapa yang Allah berkehendakkan kebaikan untuknya, maka Allah akan tambahkan kefahamannya dalam urusan agama. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita, moga dapat Ustazah dapat berkuliah lagi dengan Gubernur Iman, mudah-mudahan insya-Allah. Bagaimana tirai majlis kita, mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Disudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tak berapa, sekejap lagi 8.30 ada tadabbur Al-Quran Al-Baqarah 8.30. Lepas tu 9 suku dengan YBIM. Lepas tu Tuan Guru pun dah sampai, Tuan Guru dah sampai nak kena ra'i juga. Jadi hari ni lah. Jadi pack lah. Maaf tadi ada meeting sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, kami bertobat di sebarang bentuk dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, Allah maghfir lana warhamna wa alhiqna birrafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, ampunlah kami semua. Rahmatilah kami, ya Rabb. Golongkanlah kami dalam kalangan orang-orang yang dapat kedudukan tertinggi, ya Allah. Kami juga mohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, rezekilah kami dapat melihat wajahmu yang maha mulia, ya Allah. Kami juga mohon kepadamu, wahai Allah, luaskanlah dunia kepada kami dan zuhudlah kami kepadanya. Janganlah sempitkan ia ke atas kami dan janganlah gemarkan kami kepadanya, ya Allah. Kami mohon kepadamu, wahai Allah, kurnialah pada kami satu yang lebih baik yang engkau kurniakan pada hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Kami juga mohon kepadamu, wahai Allah, wahai Tuhan, kami mohon kepadamu, ya Allah, rezekikanlah pada kami lagi untuk sentiasa dapat melakukan ketaatan kepadamu, wahai Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kami mohon berlindung kepadamu daripada kejahatan iblis dan daripada menghampiri kami. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, tutuplah kehidupan kami dengan kebahagiaan yang dengannya kami menutup kehidupan pada walimu. Wahai Allah, wahai Tuhan yang maha pemurah, wahai Tuhan yang maha penyayang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Yang baik daripada Allah, yang lemah dah tentulah yang lemah, yang kekurangan adalah kawan
Maaf tadi juga masa tadi Adinda. Kita tutup dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.